Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, jadi hari ini kita akan tengok bab 7 tingkatan 2 iaitu koordinat. Okey, dalam koordinat ni kita akan tengok yang pertama sekali adalah jarak dalam sistem koordinat kartes. Okey. Objektif kita pada hari ini ialah kita dapat menentukan jarak antara dua titik pada sata kartis apabila punya koordinat X atau koordinat Y yang sama. Okey, maksudnya kita akan tengok pada koordinat yang sama, sama koordinat X ataupun koordinat Y yang sama. Dan yang kedua, kita tentukan jarak dua titik kartis. Ini sebenarnya untuk berlainan koordinat lah. Okey, berlainan koordinat. Okey, sebelum kita teruskan, okey, kita tengok dulu. Kenapa kamu perlu tahu, kamu perlu belajar tentang koordinat ni? Okey, koordinat ni sebenarnya untuk menentukan, fungsi koordinat ini sebenarnya untuk menentukan satu kedudukan. Tak kisahlah kedudukan di bumi, kedudukan dalam kelas pun kita boleh gunakan koordinat. Dan koordinat ni adalah dalam satu bentuk nombor dan dia dalam bentuk dia diwakili dengan beberapa nombor. Contoh paling jelas, okey, macam gambar baraja di bawah ni. Okey, gambar baraja 2 ini adalah sistem koordinat GPS. Okey, tahu kan GPS untuk kita di satu kawasan, kita nak lebih tepat, kalau kita nak beritahu orang, okey, saya ada di sini. Okey, macam mana nak lebih tepat? Kita gunakan titik koordinat. Jadi titik koordinat ni macam yang di sini dia ada 2425774 dengan I1021432. Jadi titik koordinat ini yang menentukan keadaan yang lebih tepat. Okey, jadi kita imbas balik sebab cikgu rasa kamu dah pernah belajar tentang koordinat ni. Okey, untuk koordinat dalam matematik, kita mewakilkan koordinat menggunakan pasti X dan pasti Y. Okey, pasti X yang ini dan kemudian kita pasti Y dan diwakilkan dalam bentuk koordinat mesti dalam kurungan disebut X dahulu dan Y. Okey, sama juga dengan koordinat yang lain macam ini. Ini adalah untuk dua dimensi X, Y. Tapi kalau kita ada dalam bentuk tiga dimensi, kita ada X, Y, Z. Contohnya koordinat galaksi, dia menggunakan tiga nombor lah, X, Y, Z. Tapi dalam matematik, sebab dia adalah pada satah kartesian, dia menggunakan X, Y, di mana bentuk dia bila kita tulis mesti dalam kurungan dan X yang disebut dahulu, kemudian mesti ada koma, kemudian adalah Y. Okey, cikgu percaya ini kamu pernah belajar. Okey, dan cara nak menentukan pun sebenarnya contohnya di titik ini, warna hijau ini. Okey, kita baca X dahulu, iaitu kita tengok nilai X di sini bawah adalah 2, kemudian diikuti dengan Y adalah 3. Dan ni warna purple ini adalah titik asalan, di mana titik di sini adalah sifar. Kemudian titik warna merah ini kita ada negatif 3. Okey, tengok Y ini negatif 3 dan X ni negatif 3 dan Y ini adalah 1. Okey, sama juga dengan biru ini, titik biru ini kita baca dulu X dia negatif 1.5 dan Y dia negatif 2.5. Jadi dalam satu kartis ni tak kisahlah dia mana pun kedudukan dia, mesti X dahulu merujuk kepada paksi X, kemudian baru diikuti dengan Y merujuk pada paksi Y. Okey, jadi kita teruskan. Jadi untuk pembelajaran kamu adalah untuk menentukan jarak pada koordinat yang sama. Okey, contoh koordinat yang sama, contohnya kita ada A, B. Dia ada X1, Y1 dengan X2, Y1. Maksud di sini, dia mempunyai, dia berada pada paksi, pada koordinat yang sama iaitu pada koordinat Y. Contoh kat sini kita ada 2. Contoh di sini kita ada 4 dan di sini adalah 3. Koordinat Y ini adalah sama. Jadi kalau diwakilkan dalam bentuk nombor koordinat, jadi A ini adalah 2, Y kita adalah 3 dan B ini adalah 4 dan 3. Kita tengok di sini, pada kedudukan Y ini, nombor ini adalah sama. Okey, itu yang dimaksudkan pada koordinat yang sama. Okey, itu pada
apabila pada koordinat y, paksi y yang sama. Kemudian ini yang kedua. Okey, ini tadi yang pertama. Dia pada koordinat x yang sama. Okey, contoh kita simpan sini 2, sini 1, sini 4. Jadi di C ini kita punya koordinat kita adalah 2, 4. Dan ini koordinat kita adalah 2, 1. Okey, koordinat x ini adalah sama. Jadi macam mana nak tahu selain daripada kedudukan dia sama, macam contoh okey 3 dan 3. Macam ini 2, kedudukan x ni 2 dan ni di bawah ini 2 sama, adalah merujuk kepada strata Cartesian, iaitu dia membentuk satu garis lurus. Kalau dia adalah garis lurus begini, bermaksud dia adalah pada koordinat yang sama. Jadi sekiranya kamu jumpa koordinat yang sama begini, apa yang perlu kamu buat adalah untuk cari jarak, kita hanya perlu tolak. Tolakkan apa? Tolakkan yang bukan sama. Okey, contoh soalan A ini. Okey, kita ada 2, -3 dan kita ada 4, -3. Okey, koordinat apa yang sama di sini? Okey, ingat mesti kedudukan yang sama. Okey, jadi kita tengok -3 ini pada koordinat y dan -3 yang kedua ini pada koordinat y adalah sama. Jadi yang berbeza di sini adalah koordinat x. Jadi apa yang perlu kita buat adalah kita tolak. Tak kisahlah kamu nak ambil yang 2 tolak 4 ataupun 4 tolak 2 pun boleh. Okey, jadi kita dapat untuk ini, A ini jawapan dia 2 unit. Okey. Kita tengok pula B. Okey, kita ada sifar 1 dan sifar -2. Okey, koordinat apa yang sama di sini? Tengok. Okey, sifar di hadapan paksi x dan yang kedua kita ada sifar pada koordinat x. Jadi, untuk soalan B ini, koordinat yang sama adalah koordinat x. Jadi, apa yang kita nak kena tolak? Ialah 1 tolak sini -2. Pastikan ambil sekali dengan dia punya negatif. Kalau negatif, pastikan dia adalah negatif. Jadi, 1 tolak 2 kita dapat 3 unit. Okey, mungkin ada yang tidak tahu. Tadi cikgu ambil yang kedua tolak 1. Ini 1 tolak yang kedua. Sebenarnya dalam ini, tak kisah kamu nak yang pertama tolak yang kedua ataupun yang kedua tolak yang pertama. Macam contoh yang A ini. Kalau kita ambil 4 tolak 2, kita dapat 2 unit. Tapi kalau kita ambil 2 tolak 4, kita akan dapat -2. Tapi perlu diingatkan, dalam jarak, kita tidak ada jarak yang negatif. Jadi di sini kita boleh letakkan 2 sahaja sebagai jawapannya. Kita mengabaikan tanda negatif sebab dalam jarak tidak ada jarak negatif. Jadi jangan kamu risau kalau tiba-tiba kamu kira kamu dapat jawapan negatif. Lepas dapat jawapan yang negatif tu, kita letak jawapan yang positif. Sebab tidak ada jarak yang negatif. Tak pernah kan kamu jumpa orang tanya, okey, berapalah jarak contoh daripada rumah kamu ke kedai? -4. Apalah maknanya tu? Okey, jadi tidak ada makna jarak yang negatif. Sebab itu bila kamu kira kamu dapat jawapan negatif, kita positifkan dia. Bukan positif COVID-19 ya. Okey, tapi jawapan itu yang kita positifkan. Okey. Okey, dan seterusnya kita tengok untuk menentukan jarak pada koordinat yang berbeza. Okey, kalau contoh koordinat yang berbeza itu bila kita sambungkan A ke B ini, kita akan dapat satu garis yang bukan lurus. Bukan pada paksi, bukan selari paksi X ataupun selari dengan paksi Y, tapi dia berbezalah. Okey, contoh di sini kita ada A dia punya koordinat dia 1, 7 dan B koordinat dia adalah 5, 1. Okey. 1, 7 dan kita ada 5, 1. Daripada sini ada tak yang sama? Kalau kamu kata ada 1, cuba tengok 1 di sini pada paksi X, 1 di sini pada paksi Y. Jadi ini kita tidak boleh katakan dia adalah pada koordinat yang sama. Dia mesti pada sama. 1X dan yang kedua pun pada X. 1 tu pada X. Kalau macam ini, untuk titik A ini, okey, untuk titik A, 1 ini pada X, tapi untuk B ini,
1 ini pada Y. Jadi kita tidak boleh gunakan cara yang tadi. Okey, untuk selesaikan macam ni, sebab itu tidak ada persamaan, tidak ada pada koordinat yang sama. Jadi dia jatuh pada kategori koordinat yang berbeza. Jadi kalau dalam koordinat yang berbeza, kita akan gunakan teorem Pythagoras, iaitu punca kuasa 2 X kuasa 2 tolak X2 tolak X1 kuasa 2 tambah Y2 tolak Y1 kuasa 2. Jadi kita andaikan A ini adalah yang pertama, B ini adalah yang kedua. Jadi kita ambil punca. Okey, dia mesti X dengan X. Okey, kita ambil pasangan dia. X dengan X. Okey, jadi kita ada 5 dengan 1. Jadi kita 5 tolak 1 kuasa 2 mesti tambah. Okey, Y. Y sini adalah 1 tolak 7 kuasa 2. Kita punca. Okey, advice cikgu, kira 1, 5 tolak 1, 4. Jadi kita ada 4 kuasa 2 tambah 1 tolak 7, kita dapat negatif 6 kuasa 2. Okey, ada lagi punca. Kita kira dulu dalam ini, 4 kuasa 2, 16 tambah negatif 6 kuasa 2, kita dapat 36. Okey, muat di sini. Okey, kemudian kita ada 16 tambah 36. Kita dapat 52. Dan jawapan akhir adalah punca kepada 52. Jadi jawapan di sini adalah 7.21 unit. Jangan risau kalau dapat perbodohan. Tidak ada yang salah. Even kalau negatif, cuma yang kedua ini tidak ada negatif. Kamu sepatutnya tidak akan dapat negatif lah. Kalau kamu dapat negatif tu adalah kamu ada salah sesuatu lah. Sebab apa tidak ada negatif? Sebab kita dah mengkuasa duakan dia. Okay, macam ni, negatif 6 kita kuasa 2, dia mesti dapat nombor positif. Jadi kalau kamu dapat nombor negatif tu rasanya mesti kamu pergi tolak di tengah-tengah ini. Mesti tambah ya. Okey, jadi cikgu harap kamu boleh faham dengan penerangan cikgu dan cuba buat latihan yang cikgu dah berikan. Okey, itu saja.